Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama lagi pada kali ini bersama saya USA Ustaz Saiful Azlan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1. Kita kembali ke bidang Al-Quran, pelajaran yang ketujuh di bawah tajuk Iblis dan Syaitan yang Durjana. Bagi meneruskan pembelajaran tajuk ini, marilah sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran, iaitu membaca Suratul Baqarah ayat 34 hingga 37. Mengetahui kisah penderhakaan Iblis. Seterusnya, mempelajari cara menghindari godaan syaitan. Dan yang keempat dan kelima, jawab soalan. Sama-sama kita menjawab soalan yang telah pun Ustaz sediakan dalam ruangan menjawab soalan kebat. Dan menjawab soalan di bahagian deskripsi setelah tamat menonton video ini nanti. Ayat daripada Suratul Baqarah, ayat 34 ini, Ustaz akan bacakan. Kemudian Ustaz akan terjemahkan. Dan bacaan itu Ustaz akan bimbing. Ustaz akan bimbing supaya kamu akan dapat membaca ayat-ayat ini dengan baik. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى واستكبر وكان من الكافرين. Kita lihat dulu potongan ini. Ustaz akan ulang dengan cara membimbing bahagian-bahagian yang Ustaz rasakan perlu untuk dibimbing. Wa idh qulna, wa idh, keluarkan lidah dan letakkan di bawah gigi. Ada 3 huruf yang berada pada makhraj yang sama, walaupun sifatnya berbeza, iaitu huruf ni zal, seterusnya tha dan juga huruf dha. Okey, huruf dha. 3 huruf tu. Jadi bila kita baca wa idh, okey, wa idh qulna, qul. Kita sebut dengan qul, jangan qulna. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Di sini kita baca dengan mad wajib, dengan bacaannya mad wajib muttasil, kita baca dengan ambil dengan 4 harakat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Li Adama. Okey. Li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Di sini ra kita baca dengan tebal. Wastakbar. Okay. Kaf hanya ambil sedikit fakut taskin, iaitu kita lepaskan matinya, nanti akan keluar sikit macam ada angin sikit. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sekarang sikit lagi pada perkataan wastakbar. Angin yang dikeluarkan daripada huruf kaf itu tak kuat. Guru saya dulu dia sebutkan dengan menyatakan bahawa yasma'uhul qarib dunal ba'id. Orang dekat boleh dengar dan orang jauh tak boleh dengar. Itulah kekuatan yang perlu ada pada bunyi angin yang berada pada huruf kaf yang mati. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maksudnya ialah wa idh qulna lil malaikah, ketika mana kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun semuanya sujud.
illa iblis, melainkan iblis, aba wastakbar, dia enggan dan dia takabur, dia enggan dan dia besar diri, wa kana minal kafirin, dan menjadilah ia dari golongan orang-orang atau golongan yang kafir. Kita lihat kepada ayat yang seterusnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا. Okey, matikan lam. وقلنا ya Adam. Di sini walaupun kita nampak macam ya dan Adam ini bersambung, tetapi ia adalah satu perkataan. Hamzah dalam perkataan Adam ini satu perkataan, maka di sini kita panggil mad jaiz hukmi. Mad jaiz dari sudut hukum, walaupun pada tulisan nampak macam bersambung, tetapi hakikatnya dia tidak bersambung. Di sini ada ya satu perkataan, Adam satu perkataan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal. Anta, jangan anta, jangan rapatkan, masukkan ke hidung. Anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, haitsu syi'tuma, wala taqraba hadhihi syajarata, hadhihi syajarata fatakuna. Jangan baca hadhihi syajarata fatakuna, jangan panjangkan di situ. Hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Lidah letakkan di bawah gigi. Tapi lengkungkan ataupun naikkan pangkal lidah, kerana dia adalah merupakan huruf itbaq, isti'la dan juga itbaq. Minal zalimin. Maksudnya ialah waqulna, kami berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zawjuka dan istrimu, al-jannah, dalam syurga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah daripadanya berapa banyak kamu nak makan. Wala taqraba, jangan kamu dekati. Ini pesanan. Wala taqraba, jangan kamu berdua. Ni ada alif ni menunjukkan dua orang. Wala taqraba, jangan kamu berdua dekati hadhihi syajarah, pokok ini. Kalau dekat, maka jadi apa? Fatakuna minal zalimin, maka kamu akan jadi orang yang zalim. Nanti kalau kamu dekat juga dengan pokok tu, kamu nanti akan jadi orang yang zalim. Seterusnya, ni terjemahan yang Ustaz typekan di sini. Kemudian kita terus pergi kepada ayat 36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَأَزَلَّ, lam tekankan sedikit, jangan kuat sangat kerana ia adalah huruf pertengahan. Fa'azallahuma syaitanu anha humash. Okey, terus masuk. Fa'azallahuma syaitanu anha, jangan anha, tekan sikit pada nun. Anha fa'akhrajahuma Okey, kha makhrajnya adalah kawasan halkum.
kawasan kerongkong. Maka kena buka mulut untuk dapatkan makhrajnya. Kalau kita tak buka, dia akan jadi dalam mulut. Maka bunyi tersagat tu banyak. Dan itu bukan makhraj bagi huruf kha. Dengan betul-betul Ustaz buat fa'ah. Kenapa bunyi macam tu? Dia adalah huruf rakhawah sahaja. Dia tak boleh nak bunyi kuat-kuat. Dia rakhawah ni huruf yang lembut. Fa'akhrajahuma mimma dengung kana fi wa qul nahbitu, sekali lagi wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ard. Okey, bila ada mim sebelum fa, maka pastikan mulut kita tutup. Kerana fa huruf bibir juga. Kalau kita tak berhati-hati, dia akan macam tak tertutup dengan baik. Jadi kena betul-betul pastikan mim ditutup mulut. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fa'azallah. Maka syaitan menggelincirkan. Fa'azallahuma syaitan. Maka syaitan menggelincirkan huma kedua-duanya. Anha daripada apa? Daripada syurga. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu dikeluarkanlah kedua-dua itu Adam dan Hawa daripada tempat yang mereka tinggal itu. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Lalu kami katakan ihbitu, turunlah kamu. Turun ke mana? Ke bumi. Cuma ada pesanan. Ba'dukum li ba'din adu. Setengah kamu dengan setengah yang lain adalah musuh. Maksudnya ialah manusia dan syaitan, mereka akan bermusuh. Khususnya orang yang beriman. Walakum fil ardi, dan bagi kamu di bumi itu mustaqarrun, tempat kamu tinggal. Wa mata'un, dan adalah di situ keseronokan, ada hiburan. Ilahin, kepada suatu tempoh nanti. Jadi ini terjemahan bagi ayat 36. Kita tengok sikit lagi. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa. Di sini pun kita jumpa lagi mad jaiz munfasil. Fatalaqa Adamu min rabbihi. Mirra terus masuk pada ra, jangan min ra. Min rabbihi kalimatin. Dengung nipis. Kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur ra. Terus jangan huwat tawwabul ra. Dia terus masuk kepada ra. Huwat tawwabur rahim. Fatalaqa. Maka Nabi Adam bertalaqi. Terima. Nabi Adam terima min rabbihi, daripada Tuhannya, kalimat. Kalimat, beberapa kalimah atau perkataan, khususnya yang menunjukkan kepada untuk taubat kepada Allah. Fataba alaih, maka dengan itu Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah itu dialah yang Maha Pengampun lagi penerima taubat, lagi Maha mengasihani. Baik. Kita lihat penderhakaan iblis. Macam mana pada peringkat awal berlaku perlakuan iblis menyerupai malaikat. Dari sudut apa? Dari sudut taatnya dia, dari sudut banyaknya ibadat dia, maka lebih kurang sama malaikat. Namun iblis enggan untuk tunduk hormat kepada Nabi Adam. Bila mana Allah perintahkan dia untuk tunduk dan hormat kepada Nabi Adam AS, maka iblis enggan untuk tunduk hormat kepada Nabi Adam. Keingkaran itu disebabkan oleh sifat sombong dan takabur. Sifat sombong, sifat dialah yang terbaik,
yang ada dalam diri diri iblis itu menjadikannya enggan untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar dia memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita lihat perbezaan di antara malaikat, Nabi Adam itu manusia dan juga iblis. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Nabi Adam diciptakan daripada tanah dan iblis diciptakan daripada api. Ini unsur yang berbeza yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat apa perintah dan larangan dalam ayat ini. Perintahnya ialah menghuni dan menikmati makanan dalam syurga. Itu perintah kepada Nabi Adam dan isterinya Hawa. Larangan, jangan menghampiri sejenis pokok. Bukan setakat larang hampir ni. Kalau larang menghampiri makan lagi dilarang. Dekat dengan pokok tu pun dah pun dilarang, maka hampir atau makan dari pokok itu lebih-lebih lagi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita lihat pula syaitan menyesatkan manusia? Cara syaitan menyesatkan manusia iaitu menimbulkan was-was dan riak dalam diri manusia. Menimbulkan perasaan was-was. Kita berwuduk, dah wuduk belum? Batal ke tak wuduk kita? Kalau kita solat, kita takbir Allahu Akbar, kita jadi syak. Dah sah ke takbir kita? Jadi ini merupakan kerja-kerja syaitan menimbulkan was-was dalam hati. Dan riak dalam diri manusia. Dia akan menusuk ataupun dia akan menyuntik pada manusia agar manusia merasakan bahawa dialah yang terbaik. Tidak ada orang yang boleh menandingi kehebatannya. Dan ini pastinya merupakan satu perasaan riak yang akan menjadikan manusia nantinya akan diazab oleh Allah SWT dalam neraka. Seterusnya menghasut supaya meninggalkan suruhan Allah. Ini kerja syaitan. Dia hasut supaya manusia ni jangan buat apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam masa yang sama juga, dia menghasut supaya melakukan larangan Allah. Menggalakkan manusia agar melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syaitan pula menghiaskan amalan-amalan buruk itu agar nampak baik pada mata manusia. Seterusnya, menggalakkan amalan sesat. Dia menggalakkan amalan sesat supaya manusia ni banyak melakukan kesesatan. Pastinya kesesatan itulah merupakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara menghindarkan diri daripada gangguan syaitan, daripada godaan syaitan? Pertamanya ialah dengan kita memahami dan kita kena tanam dalam diri kita. Nombor satu sekali, kita kena ada akar. Ibarat satu pokok, kita kena ada akar, itu akidah. Memperkuatkan akidah kepada Allah SWT. Bila akar tu dia ada batang, dia ada pokok, dia ada dahan. Dahan ibadat sunat. Memperbanyakkan ibadat sunat kepada Allah SWT. Manakala seterusnya ialah batang dia. Ada batang. Batang ni merupakan ibadat wajib. Menunaikan ibadat yang wajib yang Allah perintahkan. Dan buahnya ikhlas. Menghias diri dengan akhlak mahmudah. Bila mana akarnya elok, batangnya elok, dahannya cantik, maka pastinya nanti akan keluar buah-buah yang manis, buah-buah yang baik. Dan buah-buah itu adalah keikhlasan kita kepada Allah dalam kita menunaikan ibadat kepadanya. Pengajaran ayat. Kita hendaklah menjauhi sifat takbur kerana sifat ini merugikan diri. Kita je rasa baik, rasa tinggi, sedangkan kita akan dihina oleh Allah. Kita mestilah segera bertaubat kepada Allah setelah melakukan kesalahan kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Kalaupun kita tersalah, terbuat perkara-perkara yang berdosa, maka hendaklah kita segera bertaubat memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita hendaklah mencontohi ketaatan malaikat agar dikasihi oleh Allah. Kita contohi malaikat yang banyak beribadat. Maka kita nak buat juga sebagaimana banyaknya ibadat malaikat, maka pastinya kita akan dikasihi oleh Allah. Kita seharusnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Kita dah tahu syaitan ini kerjanya mempedaya kita. Maka sepatutnya kita hindari segala godaan dan pedayaan syaitan itu supaya kita ni jadi orang yang selamat, jadi orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Soalan kehebat. Syaitan musuh manusia yang paling nyata, tetapi manusia masih mengikut jejak langkah syaitan. Bincangkan sebab berlakunya hal ini. Jadi, jawapannya adalah dan berasaskan kepada soalan, kenapa manusia ni dah tahu syaitan ni musuh ke tak dia,
tapi dia masih lagi mengikut jejak langkah syaitan. Jawapan yang Ustaz sediakan ialah iman lemah dalam diri kerana kurang penghayatan agama dari kecil. Hidup dia tu tidak ada keagamaan dalam kehidupan. Tidak dibentuk kehidupan itu dengan beragama. Kesannya seorang itu mudah terpengaruh dengan perkara negatif. Kesimpulannya, kita hendaklah tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Bahagian sini ni Ustaz ambil daripada pengajaran ayat. Masukkan ke sini untuk melengkapkan jawapan kebat ini agar ia menjadi jawapan yang lengkap dan dapat meraih 4 markah. Kita telah pun sampai ke penutup. Sebagaimana biasa, jawab soalan di bahagian deskripsi, like, share dan subscribe video ini jika belum. Dan Ustaz sudahi dengan aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.